أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama lagi pada malam ini. Pada malam ini kita bercakap tentang perkahwinan dan juga matlamat perkahwinan. Memandangkan pada dunia moden hari ini, perkahwinan tidak lagi menjadi suatu yang amat besar maknanya tuan-tuan dalam hidup anak-anak muda, terutamanya setengah-setengah di kalangan anak muda hari ini menganggap hidup ini enjoy dulu. Kata mereka biar puas hidup dulu. Biarlah kita rasa hidup bujang, kerana bujang ni sekali saja. Apabila kahwin payah, kena kontrol, terikat, tak lagi bebas nak bergerak, menyebabkan kebebasan yang dialami selama ini mula tersekat. Begitu juga fikiran sebegini masuk di kalangan wanita-wanita kita yang berkejaya, yang memiliki kejayaan yang baik, harta benda yang mewah, gaji yang tinggi. Juga ada pemikiran begini tuan-tuan, yang menganggap perkahwinan itu suatu kontrak yang mengikat dan menyebabkan kebebasan tidak dapat dinikmati sebagaimana semasa bujang ini. Lebih parah lagi tuan-tuan, ada di antara kalangan kita yang menghalalkan nikah-nikah yang tidak ada matlamat. Ini lebih parah lagi, kalangan anak muda kita yang terlibat dengan perkahwinan yang tidak ada hala tuju matlamat pun. Perkahwinan mut'ah yang sedang bising di negara kita hari ini pun dah berlaku tuan-tuan. Nikah mut'ah yang berlaku di kalangan anak-anak muda kita, terutamanya di tempat-tempat pusat pengajian tinggi yang terpengaruh dengan ajaran Syiah, yang mana perkahwinan ini tak ada matlamat. Tak ada matlamat. Perkahwinan hanya suka-suka untuk waktu masa tertentu sahaja, lama pun 2 tahun. Kalaulah mengikut pengakuan daripada amalan mut'ah di Iraq dan juga di Iran, setengahnya itu paling lama pun setahun, paling deras seminggu pun ada, 2 minggu pun ada. Menyebabkan kelahiran anak luar nikah di negara Iran antara yang paling tinggi di dunia, dan penggunaan kondom yang paling banyak sekali di atas dunia ialah di negara Iran ini. Jadi perkara ini dah mula masuk ke negara kita, menyebabkan anak-anak muda kita menerima perkahwinan sebegini. Ini adalah ditolak tuan-tuan oleh agama kita, kerana tidak ada matlamat. Nikah tak ada matlamat orang panggil. Bukan kerana nak anak, tak ada. Bukannya nikah itu nak membina keluarga yang berpanjangan,
yang ada menatu mertua, yang ada hubungan antara besan dengan besan, tak ada sama sekali tuan-tuan. Dan tidak juga perkahwinan tadi diasahkan untuk saling setia dan juga menanggung bebanan perkahwinan yang akhirnya membuahkan faedah yang besar di sebalik perkahwinan. Tidak ada. Ini yang menyebabkan perkahwinan sebegini hanya suka-suka, dan banyak kes yang mana melibatkan zalim terhadap wanita, dan perkara inilah yang ditegah oleh agama kita, namun ramai yang terjebak dan tidak nampak pada perkahwinan yang palsu sebegini. Itu juga di setengah-setengah pusat pengajian terutama negara-negara tertentu pun ada perkahwinan tidak ada akad pun ada je. Cukup sekadar pakai irih tangan tubik darah, kemudian lesek darah sama darah. Mu irih ibu jari mu, aku irih ibu jari aku dah. Mudah darah kita bersatu, pakai lesek darah, ngedarah menikah lah, hidup semati. Itu ada yang kita sebutkan terjadi benda begitu tuan-tuan. Sama ada tempat kita ni ada ke tidak, tapi benda ni ada. Negara-negara luar, negara Arab utamanya ada. Sehidup semati dengan tu temu darah tadi, tepuh darah tadi kat padang dah. Hiduplah di universiti, di pusat pengajian dalam jangka masa tertentu dengan kehidupan kata masing-masing setia, tapi tak siapa ke mana pun, kadang-kadang tak habis belajar pun kelahi. Nak kata bagaimana kepalsuan yang ada dalam perkahwinan sebegitu. Perkahwinan Malaysia antara suatu perkahwinan yang pernah bising dulu. Malaysia jarang dengar tu kahwinan tu kita tu Malaysia. Dulu pernah bising dalam surat khabar kita Malaysia, dia panggil Malaysia Omar tu hal lain. Dia panggil Malaysia. Nak kata bahawa perkahwinan di mana wanita tidak menuntut haknya, wanita hanya minta katil saja. Itu perkahwinan Malaysia yang juga tidak mencapai matlamat sebenar perkahwinan yang banyak berlaku juga di negara-negara tertentu yang melibatkan pada pekerja-pekerja yang bertandang ke negara luar, lalu mereka mengamalkan jenis perkahwinan sedemikian. Sedangkan perkahwinan dalam Islam kita ni ada matlamat tuan-tuan, yang mana matlamat perkahwinan ini banyak. Oleh kerana itulah Islam mengadakan hukum hakamnya dalam perkahwinan. Bukan perkara kita anggap bagai perkara kedua atau perkara tambahan, tak. Kahwin ni perkara utama, yang mana antara tugas ibu bapa kepada anak-anak ialah mengahwinkan anak-anak. Tugas ibu bapa tu kebanyakan kita hari ni tak masuk capur dah, ikut ke dia lah budak-budak. Nak cari kat mana pun cari lah. Kita orang tua dah masuk capur. Iwak balik molek kita nikah. Iwak balik rambut 4 warna 5 warna pun tak ada apa-apa dah. Jangan ubang sudah. Ada juga gitu. Warna berapa warna pun tak apa, wak balik dah dah. Ada warna tu saja dengan burung meruk. Allah burung meruk banyak dia lagi, warna dia paruk lagi. Ada burung meruk kadang-kadang. Tak apa, terima orang tua ni tak macam dulu. Orang tua dulu mereka ini beri perhatian pada pasangan anak-anak cari pasangan anak-anak zaman dulu. Kalau lah sawah bendang jadi kok suka sungguh lah anak-anak. Kalau sawah bendang jadi hasil banyak, anak-anak paling suka sekali. Boleh bini itu dah lama itu. Kalau negara Arab kau hasil gandum molek, buah-buah khema molek, buah zaitun molek, tu sukalah anak-anak kerana biasa bila hasil molek dah lama boleh nikah lah. Kalau hasil tak ada, payah nak melangsungkan perkahwinan tadi.
Ada berlainan zaman dulu tuan-tuan. Ayah yang tanya anak zaman dulu. Itu kaedah orang dulu. Yang lahirnya kita ni, kaedah orang tua dulu, mereka yang tanya anak, mereka yang risik, mereka yang mencari. Itu orang dulu. Bagaimana mereka ni pakar dalam mencari pasangan dan jodoh ni. Tak macam hari ni perkahwinan internet, gambar orang putih jumpa Allah hitam lebih pada kerja kilang arang lagi. Ni hari ni bubuh di internet tu, Facebook tu, gambar penyanyi orang putih tu bubuh sebarang orang tu. Penyanyi orang putih tahu sajalah bubuh situ. Puang pula gitu juga. Bila jumpa dak seperti gambar tadi ni. Hari ni dunia yang penuh dengan lakonan dan juga penipuan banyak berlaku. Bukan hanya penipuan di internet, penipuan dalam dunia yang kita hidup ni pun ada. Setengah tu kerja attendant hospital je, tolak orang sakit je. Tolak orang sakit je. Pakai baju putih ngaku doktor kan. Anak-anak dara kampung mari tengok tok sakit. Tengok doktor ni apa benda lagi dah. Rupa tukang tolak beg orang sakit dia kata. Ada juga hok kena tipu, kita pun ada juga. Tuan ni lah yang kita kata dunia hari ni masing-masing ada penipuan yang tersendiri, yang mana kita nak sebut perkahwinan ini dituntut tuan-tuan oleh syarak. Bahkan Sayyidina Ya'qub alaihi salam, ayah pada Nabi Yusuf alaihi salam, dia kahwin ketika sedih dia kehilangan anak dia pun dia kahwin, walaupun sedih dia kahwin tuan-tuan. Kita tak ambuh kahwin 3 orang mitok tak ambuh, itu sedih. Padang dah ayah haji dia seorang mati dah, tak ambuh nikah dah. Duduk dengan cucu sudahlah kata 3 orang calon masuk. Dah degih. Ada juga Nabi Ya'qub sedih-sedih pun hilang anak. Walaupun dalam keadaan tak dinikah, Nabi Ya'qub tuan-tuan, dan dia dapat anak dalam perkahwinan yang mana hati dia sedih tadi. Dia nak beritahu bagaimana Nabi-Nabi dulu walaupun sedih pun nikah juga supaya dapat menyahut saranan Tuhan ni, supaya Nabi-Nabi adalah orang yang berkahwin tuan-tuan. Itu juga Al-Imam Ahmad tuan-tuan. Al-Imam Ahmad bini ni mati hari ni malang karan nikah lalu. Tu Imam Ahmad dia tak ambuh sama sekali hidup dia lari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya dia mana kubur merah lagi. Maru tahlil petang tadi. Malam ni nikah dah. Untuk guru dah dia kata. Dia kata aku tak ambuh hidup sama sekali walaupun semalang tak ada bini. Tak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur tak ada bini tepi ni. Dia kata tidur yang berlawanan dengan sunnah Nabi. Dan Nabi ni bini dia ada tepi, dia kata. Ada aku tak ambuh, dia kata walaupun semalang pun berlalu keadaan tak ada bini tepi ni. Ini nak beritahu bagaimana Imam Ahmad bukan hanya orang biasa ustaz kampung gini. Imam Ahmad sebagai imam mazhab Hambali. Bagi dia pandangan dia melihat bahawa hidup dalam keadaan nikah ni adalah sunnah Nabi, yang mana dia tak nak sama sekali tak ada bini tepi dia, ataupun tidur malam tak ada bini. Ini adalah berlawanan sama sekali katanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah Imam Ahmad mengatakan laisal uzubatu min amril islami fi syai'. Kata Imam Ahmad, kata Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan, katanya membujang ini bukan daripada ajaran Islam.
Kalau tu imam kata gitu, kita ni hak bukan tu imam, nak kata apa benda lagi tau. Pakat bening lah kita dah. Dah tu imam kata gitu. Dia kata membujang ni bukan daripada ajaran agama kita. Mana nisbah yang hidup membujang, menjanda pada negeri kita ni ramai ni. Banyak kan. Ada program dia buat. Program dia buat Yayasan Pembangunan Keluarga. Tu mengahwinkan janda dah. Mengahwinkan janda program dengan insentif dia berikan. Ada insentif. Tu berapa pasang itu buat di Syah Bandar. Baru lagi berapa tahun lagi. Tu berapa tahun lagi pernah dibuat Yayasan Pembangunan Keluarga yang mengahwinkan janda-janda kita ni. Itu kaedah yang betul. Itu sebenarnya tuan-tuan jalan yang betul supaya orang-orang yang tidak berkahwin ini biarlah mereka berkahwin. Biar ada pasangan masing-masing tuan-tuan. Dan ini antara usaha yang baik. Perjuangan juga sebenarnya ni tuan-tuan. Kerana membujang ini bukan ajaran agama kita. Faham saja. Mana-mana hak bujang tu maknanya bukan ajaran Islam kita. Bahasa Islam kita nikah. Bahasa Islam kita bukan jenis bahasa duduk di apartmen cukup siap kereta dengan rumah besar, kelengkapan rumah cukup, dalam keadaan tak ada isteri. Itu bukan bahasa Islam kita. Ajaran tu ajaran pelik. Ajaran bukan selaras dengan agama kita tuan-tuan. Yang mana perkara sebegini perlu dikurangkan. Ibu bapa perlu memainkan peranan. Perlu tegur anak-anak. Payah suruh nikah. Jangan duk biar di Kuala Lumpur di mana-mana tak nikah. Mak ayah tak kita tengok. Benda apa berlaku pun tak tengok. Akhirnya kena bunuh dua orang baru tahu. Mati buat DNA. Tengok air mani ada dalam body kawan tu. Baru tahu rupanya dak nikah lama ni ada main orang lain. Itu mak ayah duduk kapung. Tu anak bandar tu dak pergi tengok. Kena pergi tengok. Bukannya mudah tuan-tuan dalam dunia hari ni. Kita jadi pok ni, kita jadi mak ni. Anak kerja besar. Duduk jauh dari kita, balik air raya je, tak tahu pun dapur buat sana pun tak tahu. Ini salah kita sebagai ibu bapa. Kena beri perangsang dan semangat supaya nikah. Jangan kita ni tidur lena. Kalau anak kita tak nikah, jangan tidur lena. Ni anak tak nikah, tidur beh ada kubah lagi tau. Ko. Dak rasa susah langsung. Tak. Tu pelik juga kita. Orang tua dulu tak boleh tidur. Anak tak nikah ni tak boleh tidur. Orang tua dulu zaman dulu bukan senang. Kerana bimbang ni. Bila tak nikah ni banyak sangat serangan anak panah ni banyak sangat. Serangan anak panah ni banyak sangat. Hak boleh sangga-sangga, hak boleh beteng-beteng, tapi hak tak boleh sangga. Itu yang menyebabkan suka tuan-tuan. Kerana itulah Al-Imam Tawus mengatakan al-mar'atu syatru dinil ar-rajul. Imam Tawus ni antara ulama Yaman terkenal, yang belajar di Mekah zaman dulu tuan-tuan. Katanya orang perempuan adalah sebahagian daripada agama orang lelaki. Sebahagian daripada agama orang lelaki ialah orang perempuan. Tengok. Kita duk ingat mayabang puasa duk mari zikir sejik ini padan dah. Orang perempuan sebahagian daripada agama orang lelaki. Alah anak kita tak nikah, kita bimbang kerana agama dia tu masih lagi gelonggong tuan-tuan. Agama dia gelonggong. Percayalah bila anak lelaki kita tak nikah, bubuh dalam kepala kita ni gelonggong, agama dia gelonggong. Walaupun nampak mayang bagus, walaupun nampak akhlak molek, bimbang, takut tempat-tempat gelonggong tadi jadi sendung, jadi jatuh sugung. Benda yang kita orang tua ni bimbang, kita masuk syurga, anak kita
duduk sekali dengan kita di dalam surga Allah Ta'ala ni. Adik oleh kerana itulah ibu bapa perlu memberi semangat. Anak-anak balik durian hari raya balik durian, ibu bapa kena sinding tengok durian pun kahwin. Allahu akbar. Zaman kita ni durian pun kahwin. Kena cakap gitu ke anak kita bagi dia tahu. Tu awang kena lepas juga. Tu kata-kata semangat. Nak balik pula kalau kadang anak balik betul sehari dah duk sindir semua. Durian pun nikah kita kata. Allahu akbar. Orang dak nikah kita kata dah. Duduk 5 jam nak lari balik dak tahan. Dah kena sindir semua. Nak balik lipa pun kahwin juga. Dah nak apa benda lagi dah. Kena bunyi semua kita ni. Jangan duk rasa relax. Anak kita kita kena sayang agama dia tu. Kita sayang ke agama dia tu. Kita duk didik ke dia tu. Kita duk jaga dia selama ni. Dengan sebab dia dah besar, dah kerja ada, dah serumah harta benda dah ada, dah kena sayang agama dia. Siang ke dia agama dia tadi. Ini hal yang perlu diberi perhatian supaya jangan sama sekali kita biarkan hal-hal perkahwinan ni nombor 2. Kejaya dulu kejaya dulu. Pas berjaya ke tak apa baru kita fikir. Akhir berjaya umur 40 dah. 40. Adik tahu sajalah 40 ni. Pokok getah kat mana dak banyak getah dah. Toreh pun dak berapa nitik mana dah. Adik memang dah. Kalau hampir 50 Rizda suruh tebang dah gitu. Tak solok dah tebang je dia kata ganti hak baru je. Ni masalah dah masa tu baru nak toreh. Ini yang kita kata bagaimana persoalan melibatkan kita kejaya sangat. Akhirnya lucu perkara utama. Kejaya untuk dia seorang. Boleh makan, boleh kereta, boleh rumah. Nikah ni bukan untuk dia. Anak pulak mari, generasi pulak mari, umat dan agama Islam kita kukuh. Bila ada keluarga tuan-tuan. Orang tak nampak benda ni. Orang tak nampak bahawa biar anak dia tu senang sudah. Boleh makan, boleh kerja, ada kereta, tak ada suami pun tak apa. Dia tak tahu bahawa nikah tu besar lagi daripada kerja tu. Kerana dengan nikah ada suami. Dengan nikah boleh anak. Dengan nikah boleh bina keluarga. Bila nikah ni jadi satu bata daripada bata-bata Islam. Bangunan Islam tu jadi kukuh. Apabila bata tak dibata yang molek tuan-tuan. Orang tak nampak benda begini. Ibu bapa seolah setuju saja. Setuju saja. Nikah buat apa tak? Nikah tak boleh selesai kita. Kalau tak nikah kurang-kurang 1,000 bulan. Masuk akaun kita nenggok. Kita minum teh tarik kedai. Ada juga otak kita orang tua kita. Yang duk memikir pitih anak-anak. Itu orang tua nak makan banyak mana sangat. Ya duk memikirkan anak-anak. Kalau yang nikah ya dah nikah dah. Adik-adik dia nak sekolah kena atas belakang kita belaka. Kalau yang nikah rebeh hari tu tak. Lepas tu kita tahan sangat jangan nikah Liza, mu jangan nikah. Dah. Kita duk kata sama tengok tu mamak bini Zainab wan. Isak dadak. Mau dia judi. Duk khabar calon-calon hak punah belaka. Ustaz sejik ndak khabar. Duk khabar kat ustaz kali nak kata. Duk mari calon hak punah, duk khabar ke Liza. Dia Liza pun tahu hati nak nikah. Ni yang kita kata jahat orang tua ni. Jahat orang tua ni. Yang mana merancang untuk nak sedup. Nak sedup itih anak tadi. Biarlah anak membujang siapa ketua. Kerana nak pera ke anak-anak hak bawah ni. Yang bukan sebenarnya tugas anak-anak kita tuan-tuan. Untuk jaga adik-adik dia tu. Selagi kita ni berupaya masih gagah. Kita yang kena tanggung tak dia. Hari ni persoalan yang kita sebutkan bagaimana banyak terjadi hari ini. Yang mana orang tua menggunakan anak-anak ini untuk mendapat faedah sekar anak-anak daripada melangsungkan perkahwinan, terutama daripada keluarga-keluarga yang susah.
akhirnya kita sebut bila dah meningkat umurnya, barulah keadaan tak dipayah. Nak cari calon tu payah. Nak cari calon tu jadi payah. Mana orang perang lagi muda. Kita nak laga tu lagi muda. Ya kaedah dia begitu. Dunia orang perangnya begitu. Lagi muda nak laga. Tu lagi berumur lagi payah. Nak laga tak jadi payah. Ini hal-hal yang perlu diberi perhatian supaya jangan kita mengabaikan antara perkara yang paling utama dalam agama anak-anak kita ini. Oleh kerana itulah Imam Ahmad mengatakan, tuan-tuan, lau tarakan nasun nikah, kalau orang dak nikah yang pakat tinggal belaka, kalau negara tu serema sekali pakat ambil trend ni, dah jadi dah ni. Negara-negara Eropah dah jadi dah, tuan-tuan. Perkara ni dah berlaku. Yang mana dia katakan mengikut taksiran yang ada 2040, orang asing akan mengawal Eropah. Benua Eropah boleh ke orang luar. Tu 2040 dah lama dah. Dalam 25 tahun lagi kita akan tengok orang putih pupuh. Orang putih tak ada dah puak dia. Kerana puak dia nak ramai ruan jatang main ngejatang. Jatang duk main ngejatang tu puak dia. Dah nak beranak kat mana? Tak. Jatang main ngejatang. Gereja-gereja dah meluluhkan. Dan negara-negara tertentu dah desak supaya semua negara di dunia sokong. Sepanyol pun dah terima, Itali pun terima, Perancis pun dah terima. Baru boleh jatang main dengan jatang boleh. Pak mak, pak ali bodoh pun pera lembu pun tak ada. Boh jatang dengan jatang. Tak ada. Kalau kita tanya, pak pera lembu, pera kambing tak. Tubik anak tak pak mak? Reboh jatang dengan jatang. Tu pak mak dak sekolah, dak ngaji kita kata. Tak ada orang bubuh jatang dengan jatang ni, tak ada. Tak ada. Orang merah lembu kubat, orang dak bubuh jatang dengan jatang. Orang putih itu duk sanjung. Duk kata tamadun tinggi, melengkapi dengan semua sains dan teknologi atau angkasawang ke langit tu. Rupanya fikiran Allah teruknya, tuan-tuan, mengizinkan peraturan jatang main ngejatang. La ya Allah. Dah nak ramai ke mana puak dia. Baik itu 2040 itu tunggu. Kalau ada umur panjang dah tengok, boleh tengok. Boleh tengok bahawa Eropah akan dikuasai oleh orang luar daripada para pendatang luar, terutama dari negara-negara Islam. Dari negara Islam, negara Arab, Pakistan, India, Turki ni, orang yang memenuhi Eropah. Ya, antara bangsa-bangsa yang ramai di Eropah. Kita orang kita ni ingat kapung. Ini bahasa dak jalan orang kita. Dak boleh balik raya kat nangis lalu kita. Sebab tu bahasa kita dak ramai lu. Orang kita pergi mana-mana negara dak jumpa mana bahasa kita ni. Nak pergi jauh mana raya sikit nangis dah balik dah. Nak apa itu? Antara bangsa yang tak gerak jauh. Kita, orang kita. Orang lain gerak juga. Indonesia locak-locak juga. Negara-negara berjiran. Bangladesh ke apa, Myanmar locak, negara-negara jiran. Kita miskin setara mana pun, duduk kampung gitu lah. Minta kerajaan tolong. Tu kita perangai kita ni nak beritahu awak tak ada. Nak ubah nasib tepat lain pula. Nak terang kita tengok dak ramai jumlah kita, dak ramai, tuan-tuan, berbanding dengan bangsa lain yang kadang-kadang menguasai Eropah. Tidak mustahil 2040 Eropah dikuasai oleh orang-orang Islam, terutamanya yang beranak seorang-seorang, 5, 7 seorang-seorang beranak, tuan-tuan, yang menyebabkan hari ini orang putih sendiri pun dah menyedari apa akan berlaku dalam 20-30 tahun akan datang. Jadi kata Imam Ahmad, jikalau lah dah jadi trend negara tu tak berbini. Kalau ada negara yang mana dia ajar rakyat dia jangan bini,
Dan memang dah banyak berlaku benda ini di Eropah umpamanya. Dia tak galakkan mana orang dia. Mana ikut mula nak duduk terang 6 bulan ke setahun dulu terang lah. Anggaran tidak ngam, tidak boleh pergi mari, pisau. Mana dia tidak galakkan sangat. Walaupun di setengah-setengah negara siapa kita dapati dia fikir macam mana ni nak temukan antara orang tak nikah ni. Di sebuah negara dulu di mana ni dia buat kereta api khos untuk orang bujang. Dia mu nak naik bawa surat nikah ada tak? Tengok. Kalau mu tak nikah boleh naik. Supaya boleh temu dengan hot tina tu. Tengok kita tak ada lagi. Tak ada lagi tau. Sejik untuk orang bujang je tau. Sejik untuk orang bujang je tau. Puan tak nikah dengan lelaki tak nikah. Gi sejik tu. Aku pun nak gi. Kalau ada sejik gitu nak apa? Tak ada buat lagi. Negara lain ada buat ada. Ada buat ada negara lain. Iaitu dibuat coach. Iaitu kereta api tu dinaiki oleh orang bujang aja. Orang nikah tu jangan gi kaca daun. Jangan kaca daun kerana dia nak suruh temu. Siapa tahap tu dia kata payah nak temu ni. Dalam dunia cyber ke dalam internet dia payah nak temu, jadi buat kos suku. Wahai orang lelaki orang puang yang bujang je boleh naik situ tak tuan. Ramai naik ada ramai nak naik bila tahu dah kos untuk orang bujang muka tahu dah kosong belaka situ tu. Hak masuk dalam tu hak masih tak ada tok lelaki tau. Kalau kita masuk dia tahu. Ramai pakak nak naik kos tu. Pecah gerabak tu. Dah. Ada seorang tu nak nambah mak naik juga. Ini kita kata apa kena buat begitu siapa? Negara mana tu? Cuba tengok mula di Eropah rasanya. Dia buat demikian supaya orang bujang boleh jumpa dengan orang bujang. Kurangnya boleh berjumpa jodoh dalam kereta api tu kerana kesibukan dalam pekerjaan tiap-tiap hari siapa kena buat gitu tuan-tuan. Apa dia bala bila trend orang tak mau nikah ni, apa dia balanya kata Imam Ahmad jikalaulah orang ramai meninggalkan nikah ni, bala hak kenanya apa benda dia kata? Dia katanya lam yaghzu, nescaya tak ada semangat nak perang, nak berjihad, nak mengangkat agama dan negara ni tak ada. Tak semangat. Kalau tak nikah pakai tak semangat. Semangat mana? Duk main motor pukul 3 pagi di Menang Rata Hutih. Jadi masa tak nikah orang panggil. Tu kita kata tak semangat. Kalau kita cakap hak agama pun nak ajak pergi sejid tak? Pergi hak gini. Tak pergi. Ajak mayak-mayak budak reti. Dia kata membangun negara termasuk jihad ni. Nasib bangsa kita ni kena kuat, kena gagang. Ikut cara apa dia? Dia jadi siapa gitu je. Tu dak nikah belaka tu kita tengok. Bukan sikit. Kalau 600 butir. Malam Jumaat. Tutup jalan. Penuh. Dak nikah belaka tu. Ini masa dak nikah orang panggil tak ada langsung lam yaghzu ni, nyakit ni ada berlaku di tempat kita memang. Anak-anak muda je ni tak nikah ni tak ada masa depan orang panggil. Tak mikir nak jadi benda ke bangsa dia pun tak tahu. Nak jadi benda ke agama dia pun tak tahu. Orang duk susah duk bicara penghinaan itu, penghinaan ni dia tak ada orang kepala dia. Kerjaan dia duk raung motor. Patah lagi. Mana pula. Ini kita kata Imam Ahmad kan bodoh. Kalau lah tak nikah dia akan jadi gitu lah. Hak penting hak duk mikir hak agama, hak negara, hak bangsa ni hak nikah. Hak nikah hak ni tak. Duk fikir nasib ni macam mana nak tinggal ke anak cucu hak akan mari kemudian nanti ni. Macam mana nasib anak cucu ni. Kita boleh makan dah alhamdulillah, anak cucu nak makan benda apa? Kemudian nak tinggal apa benda. Ni hak nikah ni duk mikir ke anak cucu. Dia mikir apa? Duk kona saja bala lutut cabut. Kona baring kena kona teruk tu. Kalau lutut cabut. Tu cabut jatuh ngayalang dak apa lari tak buku lali. Pak lutut lari kadang-kadang. Nak kata kan mana kita ni lah tuan ni. Yang kita nak kata ni. Mokpok belaka kita kata ni. Mokpok belaka ni tugas. Supaya masing-masing tu
aja anak-anak ni supaya nikah lah. Nikah tuan-tuan. Dak nikah warna ustaz. Diri dia pun tak nak sara. Nak sara anak orang pun tau. Allah akbar. Anak kucing di rumah 2 ekor pun mampu kalau wi. Tak usah nak wi anak orang. Tau. Nak kata. Ni yang kita kata salah mung lah. Apa yang mu pera siapa jadi gitu semua apa? Salah kat mana mung tu? Siapa mu pera anak mu jadi gitu semua siapa? Nak pera anak kucing pun tak lepas. Tak usah pera anak orang. Keadaan dunia hari ni peluang rata-riti. Tak sekolah lagi kemahiran. Boleh ngaji macam-macam benda hari ni. Baiki api boleh, baiki api, baiki ekong, baiki kereta, baiki kereta. Hak jenis tak rasa tak ambuh baiki, merah. Mereka merah, ayam merah itik. Tahu? Ni masalahnya tak ada rasa mokpok tu, tak ada nampak rasa. Tahu? Mungkin mokpok pun main bela atu. Orang bela itik, bela atu. Mokpok tu diri pun hatu. Rupanya ini yang kita kata mana kesalahan kita nak khabar ni orang tua juga. Kok mana-mana nak harap orang lain tak dengar kata. Ustaz kata apa pun ada tanya ke dia je. Mokpok lah orang paling dekat sekali. Kemahiran macam-macam jenis ada. Dia bukan cukup. Kita tengok bengkel kereta, bengkel motor. Berapa? Tak cukup. Tak cukup nak boleh ke Serebih, tunggu 2 jam baru boleh Serebih. Banyaknya kenderaan negeri kita ni. Sikitnya bengkel tu. Nak kawal orang mana? Dok kerja ramai. Mana ini yang kita sebut peranan orang tua, tuan-tuan. Supaya jangan kita bela anak kita tu kok. Ya jadi dak nikah. Tak ada kerja. Inilah kerugian yang besar. Ketika anak-anak orang lain pakat berlomba tuan-tuan untuk menguasai dunia kita ini. Ketika itulah anak-anak kita ada hak patah kaki, ada hak tangan cabut, ada hak duduk atas kursi tolak, kursi roda ni. Nak kita kata ke mana lelahnya kita nak tengok tu pemandangan yang menyayat hati, berpuca daripada orang tua ni. Kata Imam Ahmad, jikalau dah jadi trend orang pakat tak mau nikah belaka, pertama kali tak ada nak jihad, nak nebeng tak ada. Nebeng buat apa benda? Tak, cukup makan dia seorang aja. Boleh minyak motor 5 riyal sudah kan. Situ sini congek sekali dua. Tu je. Dia nak mikir apa benda? Nak cari lebih, nak pergi makan pia. Nak pergi makan pia, nak cari lebih tu. Kalau dia bini, dia nikah, dia duk mikir juga. Anak dia tu sakit demam. Nak fikir juga nak rumah, nak kereta. Dia nak kata bagaimana ni? Dia tak ada nak tebang. Dia akan jadi tak ada semangat nak tebang, tak dia tak ada. Kalau ada nikah tadi tuan-tuan. Mak tu hak tebang sangat tengah-tengah hari tu. Duk kerja kau ikat batu. Tikat 14 kadang-kadang. Duduk sayup atas tu. Kita tengok kunang mata dak. Tengok. Dia kata berani sungguh. Kita orang boh saja pun kita tak ambuh dah. Dah seikat batu. Ambil membuh tikat 14. Lepas tu pun gayak dah kita. Kita kata apa tebang anak bini punya pasal. Anak bini punya pasal. Ini kaedah yang kita sebut. Bagaimana? Rela. Kau dulu pergi Singapura. Kerja Singapura lama dulu. Tinggal anak bini. Kerja nokang di Singapura. Tahu? Tu tinggal anak bini. Tinggal 2 minggu. Allah Akbar. Paku tak kena tuku. Bahan ke tangan semua. Jadi tangan balang tadi. Kerana dia ingat ke bini dia umur ni. Tu baru 2 minggu. Kalau 3 minggu dah apok tangan. Bahan apa-apa. Tak nampak paku panggil tu. Nak kata ke mana orang dulu. Inilah perjuangan tuan-tuan. Kata Imam Ahmad, kalau lah tak bini tak berjuang kita. Tak ada berjuang. Kalau tak bini, kata Imam Ahmad, lam yahuju. Tak pergi haji buat ni. Tak pergi haji. Kalau tak bini, dia jadi tak ada rasa nak pergi haji buat benda. Yang kita mangat nak pergi haji, angat ni duk tunggu kota apa ngebini kita ni, kan pergi bini ni. Dia ingat nak pergi haji. Beri contoh yang baik pada anak cucu pun tau. Kalau tak nak kahwin tak pun. Tak ada. Ajak mai kita pergi Mekah. Mak pergi dulu lah. Tak, kita tak ada hati lagi kita ni.
Itu dak bini lagi ada orang panggil haji kita, Allah malu kita duk congek motor panggil haji tau. Sungguh JPJ tahan haji warna muji congek juga. Malu kita dia kata. Baik kita dak pergi mak tu. Dak pergi haji lah kalau dak nikah kata Imam Ahmad. Betul. Alam yakun kaza wa kaza. Dan dia dak akan buat gini banyak Imam Ahmad sebut kalau dak bini ni dia dak akan buat. Inilah contoh yang terbaik yang kita kata kena aja anak kita supaya bini hak perang pun sama juga dia berlaki kerana ini kaedah agama kita untuk nak kuatkan bangunan agama kita. Pakat jalanlah tugas kita masing-masing sebagai mokpok supaya perkara ini tuan-tuan tidaklah sekadar menjadi idea dalam kepala kita sahaja. Itulah sahaja untuk malam ini. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.